Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress. Okay, it's not good for your health. And trust me, it is a true story. Perasaan cinta memang boleh menyebabkan seseorang tu kadang-kadang jadi tak keruan. Ada yang sampai stres, hampir jadi gila pun ada dan bunuh diri hanya disebabkan oleh perasaan cinta. My name is Gizri and this is the story. Kisah untuk video kali ini adalah berkisarkan tentang seorang wanita di mana dia sanggup membunuh hanya kerana seorang lelaki. Sarah Ludeman adalah anak kepada sepasang suami isteri yang bernama Gay and Charlie Ludeman, di mana dia ni telah dilahirkan pada 7 Disember pada tahun 1990. Sarah Ludeman ni telah dilahirkan dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang sangat-sangat bahagia dan dia juga memang agak rapat dengan mak bapak dia. So kita dapat gambarkan dia ni sebagai seorang anak yang sangat-sangat baik terhadap ibu dan bapanya lah. Sarah Ludeman ni pada zaman remajanya memang mempunyai sosok ataupun fizikal badan yang boleh dikatakan agak besar, overweight, dan disebabkan oleh benda ni dia sering menjadi bahan ejekan dekat sekolahnya tau. Memang budak-budak dekat sekolah dia tu selalu ejek dia guys, body shaming, sehingga kan perkara ni membuatkan Sarah Ludeman rasa down, dia rasa malu. Tapi dari segi akademiknya pula, Sarah ni memang seorang pelajar yang boleh dikatakan agak pandai, selalu dapat A dalam setiap mata pelajaran dekat sekolah dia. Skor A tu memang mainan dia lah, memang makanan dia lah orang cakap, dan dia berharap suatu hari nanti dia akan dapat menjadi seorang ahli veterina kerana dia memang sangat-sangat sukakan binatang. So everything seems to be okay untuk Sarah sehinggalah dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama Joshua Kamako. Sarah Ludeman ni kan jenis anak mak bapak. Memanglah dia selalu duduk kat rumah kan. Dia jarang keluar. Kadang-kadang je dia akan lepak dengan kawan-kawan dia. So, apabila dia berjumpa dengan Joshua Kamako ni, pada waktu tu, umur dia baru sahaja mencecah 17 tahun guys. Dia terus jatuh cinta kata orang dekat mamat tu. Mungkin bagi Sarah, si Joshua ni nampak agak menarik. Yelah, first time kot bagi dia nak rasa fall in love macam ni. Sebelum-sebelum ni memang dia tak pernah bercinta pun. So bila dia dalam perasaan awang-awangan bercinta dengan si Joshua ni, mak bapak dia perasan yang Sarah ni dah berubah. Pelajaran dia dah mula merosot. Dia dah pandai ponteng sekolah dan berat badannya pun dah start berkurangan. Semakin kurus guys si Sarah ni. Mak bapak dia rasakan yang si Joshua ni lah sebenarnya punca Sarah jadi macam ni. Disebabkan budak ni lah anak dia orang berubah. Dari segi kelakuan dan juga appearance Joshua Kamako ni, dia ni digambarkan sebagai seorang budak yang nakal, banyak buat hal, bad boy lah kiranya, dan dia ni juga dikatakan seorang pisau cukur. Si Joshua ni dia tak bekerja tau, dia selalu minta duit dekat siapa-siapa yang pernah jadi girlfriend dia, termasuklah si Sarah ni. Aku pun sebenarnya tak tahulah ilmu apa yang si Joshua ni pakai, sampaikan memang agak banyak juga perempuan yang cair dekat mamat ni, termasuklah si Sarah yang sanggup buat apa sahaja untuk si Joshua ni guys. Si Joshua ni sebenarnya seorang playboy. Time dia couple dengan si Sarah ni, dia ada pasang lain juga, iaitu dengan seorang wanita yang bernama Rachel Webb. Kalau korang nak tahu, Rachel ni sebenarnya merupakan ex-girlfriend si Joshua ni, tapi dia orang get back semula time dia dan Sarah ni tengah couple. Pada waktu tu juga dia orang get back disebabkan si Sarah ni mesti berada di rumah sebelum jam 11 malam dan si Rachel ni pula habis shift kerja memang lewat. So si Joshua ni memang tak kantoi lah. Mula-mula petang tu dia akan spend masa dengan si Sarah. Lepas dia hantar si Sarah ni balik ke rumah, dia akan pergi jumpa si Rachel pula. Memang dia dah plan dah dia punya perjalanan tu macam mana. Tu tak dahsyat lagi guys. Kalau korang nak tahu, si Joshua ni sebenarnya ada lagi seorang awet. Dengan awet dia ni,
dia dah mempunyai seorang anak. Tapi awek dia ni macam tak kisah sangat dengan si Joshua ni sebab dia dah rasa macam terbiasa, dah immune kata orang tengok perangai si Joshua ni yang kaki perempuan. So dia tak ambil pot sangat lah pasal life si Joshua ni guys. Sepandai-pandai si Joshua ni melompat, akhirnya terusu juga. Terusu tu terjatuh lah, okay? Joshua ni kantoi sebab si Rachel pergi post gambar dia orang dekat Facebook pada waktu tu, dan benda tu diketahui oleh si Sarah. Apa lagi guys, mengamuklah si Sarah ni setelah dia dapat tahu yang cinta hatinya ni bermain kayu tiga. Dia terus confront ataupun dia terus marah-marahkan si Joshua ni. Tapi si Joshua ni relax je guys. Dia cakap macam ni, yeah, I was sleeping with her. Dia cakap dia pernah tidur dengan si Rachel. Dan lepas si Sarah ni dengar macam tu, dia makin bertambah panas lah kan. Lepas tu dia pergi cari siapa perempuan ni, siapa si Rachel ni. Lepas tu si Rachel ni balas balik bila si Sarah ni pula yang upload gambar dia dengan Joshua dekat Facebook. So benda ni jadi berlarutan guys. Seorang sindir seorang, seorang maki seorang, hanya disebabkan berebut dengan si Joshua ni. Si Joshua ni kemudiannya selamba je masih couple dengan kedua-dua perempuan ni, si Sarah dan juga si Rachel. Bahkan dia ni tak berselindung lagi dah. Hari ni dia keluar dengan Sarah, esok pula dia keluar dengan Rachel. Memang selambalah Mamat ni. Pergaduhan di antara Sarah dan Rachel ni berlarutan agak lama juga sebenarnya. Sampaikan pada satu hari selepas diorang ni kerap bergaduh dalam media sosial, si Sarah dan kawan-kawannya tak puas hati tau. Diorang ni sampai pergi ke tempat kerja si Rachel tu. Lepas tu diorang buat ona dekat situ. Diorang serang Rachel dekat tempat kerja dia. Si Sarah ni pada waktu tu telah menghentak kepala si Rachel ni dengan menggunakan tray ataupun dulang tu. Sebab si Rachel ni kan kerja dekat restoran. So dia pergi ambil tray tu, dia pergi hentak kepala si Rachel tu guys. Dan macam-macam lagi dia buat pada waktu tu. Pada 14 April tahun 2009, si Rachel berada seorang diri di dalam apartmennya di mana dia ni sedang menunggu kehadiran si Joshua. Tapi dalam pada masa yang sama juga, si Sarah ni berada dekat luar kawasan apartmen dia sambil menjerit-jerit dekat situ. Stay away from my man. Jauhkan diri dari Joshua. Lebih kurang macam tu lah dia jerit dekat luar pada waktu tu. Dan pada waktu tu juga, si Rachel ni dia dah rasa takut tau. Kot-kot si Sarah dan kawan-kawan dia pergi serang dia dekat rumah tu. So, dia ambil pisau dekat dapur. Kira macam dia nak self-defense if anything happen, right? And at the same time, dia call ex-boyfriend dia yang bernama Javier Leboy. Dan ex-boyfriend dia pada waktu tu bagi tahulah dekat si Rachel ni untuk pergi ke rumah dia. Lepas tu, dia dengar macam Sarah dah tak ada dekat situ. Dia tengok dekat tingkap, macam kelibat si Sarah ni tak ada dekat situ. Dia pergi ambil kunci dan lepas tu, dia drive pergi ke rumah si Javier ni dengan membawa pisau tu sekali guys. Sementara tu Sarah ni pada waktu tu telah pergi ke rumah Joshua untuk lepak dengan si Joshua dengan kawan-kawannya. Diorang tengok movie dekat situ, diorang main game, diorang lepak, diorang chill. Dan bila jam nak menghampiri pukul 11 malam, macam biasa bapak si Sarah ni dia akan text Sarah suruh dia balik ke rumah. Dan kebetulan pada waktu tu si Rachel ni dia text Joshua tau. Dan Sarah pada waktu tu ada dekat situ, dia nampak yang si Rachel ni text Joshua. Kalau dia dah nampak tu memang jadi perang lah kan. Lepas tu guys, si Sarah ni dia call Rachel. Dia orang bergaduh lagi tau. Tapi kali ni kemarahan si Sarah ni lain macam sikit. Lepas tu dia dapat tahu yang si Rachel ni sebenarnya berada dekat rumah Javier. Dan tak fikir panjang, dia terus drive pergi ke rumah Javier. Dan bila si Sarah ni sampai je dekat area rumah Javier, dia pun keluar dari kereta dan terus nak meluru masuk ke rumah Javier. Hati dia tengah panas ni guys. Tapi pada waktu tu si Rachel ni dia keluar dari rumah Javier. So maksudnya diorang ni berjumpa dekat tengah-tengah jalan. Kali ni Sarah tak fikir panjang, dia terus melepaskan satu tumbukan ke arah Rachel. Rachel ni dia sempat elak tau, dia tunduk. So dia cuba balas balik dan berlakulah aksi tumbuk menumbuk dekat tempat tu.
tu. Dan tiba-tiba si Sarah ni guys, dia terjatuh dan ada satu kesan tikaman dekat bahagian dadanya. Berlumuran darah guys. Time tu si Rachel macam terus berdiri dekat situ dan dia cakap, I'm done. Lepas dia tengok keadaan macam tu, dia kemudiannya membaling pisau yang dia gunakan untuk menikam Sarah ke arah bumbung dekat rumah area kejiranan tu. Sarah dalam keadaan yang nyawa-nyawa ikan, orang cakap. Sempat lagi call si Joshua. Dia tak call 911 ke apa ke, dia call Joshua. Lepas tu dia cakap dekat Joshua, it hurts. And you know what? That was the last words that we ever heard from her. Sarah kemudiannya dibawa ke hospital selepas si Joshua ni call 911, and pada masa yang sama juga dia call mak bapak si Sarah ni. Alangkah terkejutnya mak bapak dia bila dengar benda-benda macam ni. Tapi malangnya guys, sebaik sahaja si Sarah ni tiba di hospital, dia terus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rachel kemudiannya telah dibawa ke balai polis untuk disoal siasat, dan pada waktu tu dia terus menangis bila pihak polis ni cakap yang Sarah dah meninggal dunia. Rachel cakap yang dia tak sengaja buat semua benda ni disebabkan dia just nak protect diri dia. Dia tak ingat pun yang dia tengah bawa pisau ataupun dia tengah pegang pisau time dia orang tengah bergaduh tu. Rachel kemudiannya telah didakwa di atas tuduhan second degree murder, which is dia ni dituduh membunuh Sarah tanpa niat. Pihak pendakwa kemudiannya menunjukkan bukti yang sebenarnya si Rachel mempunyai intention untuk membunuh Sarah berdasarkan teks-teks dia dekat Sarah sebelum-sebelum ni, tetapi pihak peguam pembela membela Rachel ni dengan menggunakan satu istilah yang dipanggil stand your ground law, yang bermaksud si Rachel ni hanya cuba untuk mempertahankan diri. Banyaklah saksi yang dipanggil untuk memberi keterangan, termasuklah si Joshua ni guys. Pada waktu di mahkamah ni, pihak mahkamah tanyalah tentang hubungan diorang ni, dan korang nak tahu tak dia jawab apa? Dia cakap yang Sarah ni bukanlah girlfriend dia, sebaliknya just kawan macam-macam tu je. Menyerap pula aku dengan Mamat ni. Anak orang tu dah mati dah, kau boleh je selamba cakap macam tu? Kemudiannya mak bapak Sarah ni mintalah dekat mahkamah untuk memenjarakan si Rachel ni seumur hidup, tetapi pihak mahkamah hanya menetapkan hukuman penjara selama 27 tahun sahaja, dan sehingga ke hari ini Rachel Wade masih lagi berada di dalam penjara menjalani hukumannya. Kesimpulannya guys, apabila kita berada dalam perasaan amarah tu, kita cuba kawal diri kita sendiri. Jangan mudah ikutkan sangat nafsu amarah kita. And one more thing, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, janganlah kita berebut dengan seseorang tu. Banyak lagi guys, kalau orang tu dah macam tu kita tengok, baik tak payah kita nak jalinkan hubungan dengan dia. Banyak lagi dekat luar sana yang sanggup terima korang seadanya. So please think carefully. Okay? So aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.